Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni. Perbincangannya wajib solat pakai sutrah kan? Wajibkah solat pakai sutrah? Jadi dalil hak mewajibkan kita bincang dah, kita nak masuk pula dalil yang tidak mewajibkan. Sedangkan bagi jumhur ulama yang menganggap hukum sutrah adalah sunnah, tidak wajib, mereka punya sudut pandang lain lah ketika nak faham hadis-hadis kata wajib. Meskipun hadis tentang sutrah itu dengan bentuk perintah, tapi tidaklah setiap perintah itu menyebabkan kewajipan. Jika ada petunjuk lain yang mengarahkan pada hukum sunnah, maka perintah itu maksudnya adalah sunnah dan bukanlah wajib. Maka perbezaannya bukan pada hal ada dalilnya atau tidak, tapi lebih pada nak faham hadis lah. Apakah sampai taraf wajib atau taraf sunnah. Hadis pertama, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadihi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu." Fa innama huwa syaitan. Jika salah seorang dari kalian, daripada kamu ni, solat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencuba lewat melalui di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah. Jika ia enggan dicegah, maka perangilah ia, kerana sungguhnya ia adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Perkataan Nabi, jika salah seorang dari kalian solat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah, penghadang lah, dinding ni antara dia dengan kiblat tu, menunjukkan bahawa orang yang solat ketika itu terkadang solat menghadap sesuatu dan terkadang tidak menghadap apa-apa pun. Soalan ni kalau yang menghadap, kata tak menghadap, tak ada hukum juga. Kerana konteks kalimah seperti ini tidak menunjukkan bahawa semua orang di masa itu selalu menghadap sutrah. Jadi kalau tengok itu, tidak semua orang menghadap sutrah ni. Bahkan menunjukkan bahawa sebahagian orang menghadap ke sutrah dan sebahagian lagi tidaklah menghadap ke sutrah. Ini cara faham lah, secara maksud yang tersirat dia. Bukan secara maksud tersirat. Okay, hadis kedua. Rasulullah SAW yusalli bimina ila ghairi jidar. Rasulullah SAW pernah solat di Mina tanpa menghadap ke tembok dah. Hadis Bukhari, tanpa dinding tembok tak. Di hadis ni, Nabi solat di Mina dah. Tempat terbuka tanpa ada sutrah lah. Ini. Para ulama maknai kata tanpa menghadap ke tembok di sini dengan tanpa menghadap ke sutrah maksudnya. Ibn Hajar Asqalani wafat 852 Hijrah rahimahullah berkata, qauluhu ila ghairi jidar ay ila ghairi sutrah qalahu Syafi'i. Perkataan tanpa menghadap tembok tu maksudnya adalah tanpa menghadap ke sutrah, pendinding, penghadang lah. Hal ini dikatakan oleh Syafi'i. Meski kalangan yang mengatakan wajib mengatakan bahawa tidak menghadap ke tembok, itu bukanlah berarti tidak menghadap apa-apa pun. Boleh jadi menghadap kepada tongkat, batu ataupun yang lainnya, atau pihak lain lah. Okay, hadis yang ketiga. Anna Rasulullah SAW fi qada'in laysa baina yadayhi syai'un. Rasulullah SAW pernah solat di lapangan yang terbuka, sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa lah. Tidak ada sutrah, tidak. Hadis Ahmad dan Bahaqi. Hadis yang keempat, anna Rasulullah SAW fi qada'in laysa baina yadayhi syai'un. Rasulullah SAW pernah solat di lapangan terbuka, sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa. Ini tak ayat riwayat mana. Lebih kurang atas ni. Hadis kelima pula. Maratu ana wal fadlu ala atanin wa Rasulullah SAW yusalli bin nasi fi qada'in minal ardi fa nazalna wa dakhalna ma'hu fama qala lana fi dhalika syai'an. Dari Ibn Abbas ia berkata, aku pernah dimenunggangi keldai bersama Al-Fadl, yakni Fadl bin Abbas lah. Ibn Abbas ni bersama Fadl bin Abbas lah, adik-beradik Jadi dan melewati Rasulullah SAW yang sedang solat mengimami orang-orang di lapangan yang terbuka. Lalu kami turun dan masuk ke dalam saf, dan beliau tidak berkata apa-apa kepada kami tentang itu. Naik keldai dan lalu depan lah. Nabi tak lagi apa, tak tahulah depan Nabi ke depan sosok lain. Hadis kena atana Rasulullah wa nahnu fi badiyatin lana wa ma'ahu Abbasun fa shalla fi sahra
Laisa baina yadayhi sutratun wa himaratun lana wa kalbatun ta'bathani baina yadihi fama bala zalika. Rasulullah pernah datang kepada kami sedangkan kami sedang berada di gurun. Bersama beliau ada Abbas. Lalu beliau solat di padang pasir tanpa menghadap sutrah. Di hadapan beliau ada keldai betina dan anjing betina sedang bermain-main, namun beliau tidak menghiraukannya. Tapi gitulah hadis ni dia tak royak kuat setengah mana dah. Biasanya golongan ahli hadis ni kritiklah hadis tersebut dah. Pasal tak kuat mana pun dah berbanding hadis-hadis larangan tu. Lagi mawajib tu lagi kuatlah sanad dia dah. Tak apalah, yang penting hukum sutrah ni khilafiyah, berbeza pandangan di kalangan ulama. Semua ulama sepakat bahawa sutrah bagi orang yang solat itu memanglah disyariatkan. Tetapi ketika berbicara hukumnya, ada sedikit perbezaan lah, iaitu antara yang mewajibkannya dan ada yang mengatakannya sunnah sahaja, tidak wajib lah. Bila dikatakan ulama dari zaman salaf, hampir tidak ada yang mengatakan bahawa hukum sutrah bagi orang yang solat adalah wajib. Kalau kira ikut zaman salaf ni, ulama Pak mazhab asal tu tak ada kata wajib. Jumhur ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahawa sutrah bagi orang solat hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Meski demikian mereka berbeza pendapat tentang kesunahannya. Mazhab Hanbali, imam dan munfarid. Sutrah sunnah hanya bagi imam dan munfarid saja. Inilah pendapat mazhab Hanabilah. Munfarid main sorang lah. Kalau jadi imam, dia sorang lah. Imam sutrah orang lain, makmum tak payah lah. Yang kedua, Hanafi Maliki yang mengelewat. Sedangkan menurut para ulama di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki, sutrah itu hanya disunnahkan bagi mereka yang dikhawatirkan akan ada orang lewat. Seperti solat di jalanan atau di padang pasir, tempat orang lalu-lalu. Tapi kalau semaya tu tempat orang tak lalu-lalu dah, maka tidak sunnah lah kata dah. Yang ketiga, Syafi'i sunnah mutlak. Menurut Syafi'iyah dan salah satu pendapat Hanabilah, hukumnya sunnah mutlak tanpa ada batasan. Mazhab kita ni dia sunnah lah. Tak wajib pun sunnah mutlak. Boleh lah mana pun. Ada sutrah dah. Dinding ke tiang ke dah. Tiang masjid ke tiang ke apa. Boleh jadi sutrah. Bukan semaya. Gohong gitu dah. Tak siapa haram pun. Tetap sunnah lah semaya menghadap kepada sesuatu yang menghadang dah. Jadi, tokoh yang mewajibkan. Jadi, kalau teliti lebih jauh ternyata yang mewajibkan itu tidak ada seorang pun dari ulama kecuali hanya ada 2 orang saja. Dia kata lah, tak tahulah. Dia kata Imam Syaukani wafat 1250 Hijrah. Imam Syaukani lah. Dan Syekh Albani wafat 1420 Hijrah. Dia benar je, mutakhirin lah. Okay, Syaukani. Syaukani meninggal dunia tahun 1250 Hijrah dalam kitabnya Nailul Awtar. Ketika mengomentari hadis tentang sutrah dalam solat, beliau menuliskan qaulu fal yusalli ila sutrah fihi an ittikhadh sutrah wajibun. Perkataan beliau, maka hendaklah ia solat menghadap sutrah, padanya terdapat satu petunjuk bahawa mengambil sutrah saat solat adalah wajib. Bukan sunat, wajib. Asy-Syaukani Al-Awtar juz 3 halaman 5. Jadi ketika kita menyaksikan banyak masjid yang menyediakan kayu-kayu mirip nisan kubur yang disebut sebagai sutrah, ternyata tokoh yang awal mula mewajibkannya adalah Imam Syaukani dalam kitabnya. Kalau teliti siapa sosok sebenarnya tokoh ini, sebenarnya dia bukan termasuk jajaran ulama mazhab yang 4 yang muktamad lah. Belah dia cenderung tidak bermazhab. Hidupnya juga bukan di masa salaf kerana wafatnya belum terlalu lama, baru sekitar 200 tahun yang lalu lah. Wafatnya tahun 1250 Hijriah. Namun harus diakui bahawa kitabnya popular di masa sekarang, iaitu Nailul Awtar. Hebatlah. Syarah kitab Muntakhab kitab Ibn Taymiyah lah, kitab Adih Hukum Ibn Taymiyah dan disyarah. Nailul Awtar sebenarnya juga bukan kitab fiqh, melainkan kitab hadis. Bukan kitab hadis, kitab syarah hadis dah. Di beberapa fakulti hadis di beberapa perguruan tinggi Islam, kitab ini memang banyak digunakan lah. Sementara jutaan ulama hadis dan fiqh, sepanjang zaman tidak ada satu pun yang berfatwa wajibnya solat menghadap ke sutrah ini. Meski mengakui kesahihan hadis-hadisnya, tetapi ketika turun menjadi status hukum dan fatwa, mereka tidak sampai mewajibkannya dah. Tahu hadis tu kuat dah. Sahih kuat, tapi nak jatuh hukum wajib tu payah dah. Asy-Syaukani boleh dibilang orang pertama lah yang berfatwa wajibnya solat pakai sutrah. Kata gitulah. Ni. Sekarang. Tak ada dah sekarang ni dulu dah. Syekh Albani lepas ni kita bicara dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.